Itu perkara amat dirisaukan oleh baginda Rasulullah. Antara dosa manusia dengan manusia jauh lebih berat berbandingkan dosa manusia dengan Allah. Dosa manusia dengan Allah, bila-bila masa sahaja manusia boleh berazam untuk bertaubat. Masa untuk bertaubat, orang yang berdosa itu yang tentukan. Adapun pintu taubat Allah tak pernah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Sesungguhnya Allah, kata baginda Rasulullah, akan menerima taubat di waktu pagi kepada mereka yang bermaksiat di waktu malam. Dan Allah akan membuka pintu taubatnya di waktu malam kepada orang bermaksiat di waktu siang. 24 jam pintu taubat Allah tidak pernah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja pilihan manusia itu mahu bertaubat atau tidak, mahu kembali kepada Allah atau tidak. Sementara Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kegembiraannya, menunjukkan kemuliaan orang yang bertaubat, sehingga digambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala gembira bila mana ada orang yang kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan Allah adalah tidak sama dengan kegembiraan manusia. Manusia gembira ada lawannya sedih, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat kegembiraan seperti manusia. Akan tetapi maksud kegembiraan yang ada pada Allah adalah akan anugerah yang besar, pemberian yang besar akan diberikan oleh Allah kepada orang yang mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa antar manusia mabniyatun 'alal musyahah. Dosa antar manusia ini adalah dasarnya tuntut menuntut. Oleh karena yang demikian, bila mana ada kesalahan antar manusia, amat susah orang yang dizalimi untuk memaafkan kepada orang yang zalim. Tercabar perasaannya untuk memaafkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, bila mana manusia ingin bertaubat kepada Allah, kata Allah dalam hadits al-qudsi, wahai hambaku, kalau kamu datang dengan sepenuh bumi ini dengan dosa, aku datangkan dengan sepenuh bumi ini juga dengan pengampunan. Tak payah dikira oleh Allah dosa seseorang bila mana orang mahu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia kalau bersalah sedikit sahaja, macam gunung besarnya kesalahan tersebut. Karena ini adalah manusia lemah dan manusia susah untuk memaafkan. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala amat mengambil berat tentang dosa antar manusia, bahkan antara hayawan dengan hayawan pun juga akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, baginda Rasulullah bersabda, di hari kiamat nanti akan dibangkitkan kambing yang bertanduk dan kambing yang tak bertanduk untuk dihantam kepada kambing yang lain, disebabkan oleh kerana kambing yang di dunia itu dizalimi oleh kambing yang lain, nanti di akhirat kambing yang dizalimi menuntut haknya kepada Allah kepada kambing yang zalim. Kalau dihantam juga nanti di akhirat. Kambing ini akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi manusia yang dibagi akal fikiran oleh Allah, yang dibagi hati oleh Allah, yang diberi Quran oleh Allah, yang diberi Rasulullah, yang diberi hadis dan sunnah Rasulullah. Bila mana tidak mengambil iktibar, tidak mengambil sinaran cahaya yang diturunkan oleh Allah kepada Al-Quran, kepada baginda Rasulullah melalui Quran dan hadisnya, nak berpegang dengan siapa lagi? Kalau tidak berpegang dengan ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah, akan bersandar dengan apa lagi? Itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.